Okay, seterusnya mari kita lihat textbook example 12. Okay, ini adalah soalan example 12 daripada buku teks awak lah. Dia kata apa? A fair dice is rolled twice consecutively. If this experiment is carried out 540 times, how many times will at least one perfect square be obtained? Okay, kita boleh namakan event dia yang pertama. Event dia adalah getting perfect square daripada balingan dadu tadi, ataupun not getting perfect square. Perfect square tu apa, cikgu? Perfect square itu adalah apabila awak ada nombor tu, awak boleh darab dengan nombornya lagi sekali. Contohnya awak ada 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, hinggalah infinity square. Maksudnya 1 darab 1 sama dengan 1, 2 darab 2 sama dengan 2, 3 darab 3 sama dengan 2 darab 2 sama dengan 4, 3 darab 3 sama dengan 9, 4 darab 4 sama dengan 16. Jadi sample space awak, sebab ini adalah satu dadu, di baling satu dadu, sample space-nya adalah daripada 1 sehingga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab apa? Sebab permukaan dadu tu hanya ada 6 nombor. Perfect square pula, daripada 6 nombor tu, awak hanya boleh dapat 1 dan 4. Sebab apa? Sebab 9 dan 16 ini dan seterusnya adalah lebih daripada 6. Dadunya ada 6 permukaan sahaja. Jadi, awak ada 1 dan 4. Maksudnya nombor yang awak boleh dapat perfect square daripada balingan dadu hanya ada 2 nombor. Jadi, probability of getting K adalah 2 daripada 6 nombor. Ataupun awak simplify, awak dapat 1/3. Faham Okay, seterusnya, macam mana kita nak tahu how many times will at least one perfect square be obtained daripada kalau eksperimen ni yang dia baling 2 kali dadu ni dilakukan sebanyak 540 kali. Okay, yang pertama step dia kita kena tahulah probability of getting at least one perfect square tu. Nak tahu probability, awak boleh guna tree diagram. So, kita boleh buat first event dia adalah first roll, balingan pertama, first roll. Lepas tu, awak ada second roll. Dan awak akan ada outcome. So, untuk first roll, kita ada kebarangkalian untuk mendapatkan perfect square ataupun probability untuk tidak mendapatkan perfect square. Sama juga, second roll pun macam tu. K dan K prime. K dan K prime. Jadi, outcome dia adalah dua-dua dapat perfect roll. Yang first dapat, second tak dapat. Yang first tak dapat, second dapat. Ataupun dua-dua balingan dadu tu tak dapat perfect roll. Jadi, berapakah probability dia? Kita tahu tadi, probability untuk dapat perfect roll 1/3. Maksudnya, probability untuk tak dapat perfect roll adalah 2/3. Sebab apa 2/3? 1 tolak 1/3, awak dapat 2/3. Disebabkan ini adalah independent event, sebab macam mana awak baling pun, balingan dadu tu tetap sama result dia. Maksudnya, sample space dia tetap 6. Dia bukan tiba-tiba awak baling dadu tu, jumlah nombor atas dadu tu tinggal 5, bukan. Jadi, ini adalah independent event. Jadi, dia punya probability dia sama. Untuk dapatkan perfect square adalah 1/3. Tak mendapatkan perfect square adalah 2/3. Okey. Soalan nak awak cari, at least one perfect square is obtained. Maksudnya, probability of at least one perfect square. Jadi, antara semua outcome awak tadi, yang mana boleh dapat perfect square? Outcome yang pertama, outcome yang kedua dan outcome yang ketiga. Outcome keempat ini bukan sebab dia dua-dua tak dapat perfect square. Jadi, awak letaklah probability
untuk mendapatkan K dan K tambah probability untuk mendapatkan K dengan K prime tambah probability untuk mendapatkan K prime dan K. Kenapa tambah? Sebab kalau saya cakap tadi nak ke bawah, operasinya adalah tambah. Kalau nak ke tepi, operasinya adalah darab. Okay, sekarang kita nak tengok K dengan K. K dengan K dia adalah 1/3 dan 1/3. Jadi probability untuk K dengan K adalah 1/3 darab 1/3. Tambah macam biasa. Dan K dengan K prime dia adalah 1/3 darab 2/3. Dan yang terakhir kita ada 2/3 dengan 1/3. 2/3 darab 1/3. Awak selesaikan, awak akan dapat kebarangkalian dia adalah 5/9. Dah selesai ke belum? Belum, sebab ini barulah dia punya probability ataupun kebarangkalian nak dapatkan satu perfect square. Dia kata apa? Dia kata eksperimen ini diulang sebanyak 540 kali. Jadi, awak nak kira berapa kali dia dapat one perfect square. So, basically, awak kena just kira je lah. At least, number of at least one perfect square. Perfect square adalah 5/9 probability-nya darab dengan berapa kali awak ulang eksperimen tu? 540 kali. Jadi jawapan awak akan dapat kalau awak masuk kalkulator 300 kali. Okay, sekarang mari lihat textbook example 13. Okay, soalan dia kata apa? A box contain 7 red marble. Ya. Awak ada 7 red marble, 5 yellow marble and 3 blue marble. 2 marbles are chosen randomly one by one from the box. If the first marble is blue, the blue marble is written before a second marble is chosen. If the first marble is not blue, the marble is not written. And then a second marble is chosen. Calculate the probability of getting 2 marble of different colours. Okay. Kalau macam ni, first kita identify lah eventnya adalah dia akan pick sama ada red, yellow ataupun blue. So, kita boleh letak let R sama dengan get red marble. Event di mana dapat red marble. Dan Y is get yellow marble. Dan B adalah get blue marble. Okay. Berapakah total marble ataupun sample space dia? Sample space dia adalah total marble adalah 7 plus 5 plus 3. 15 marble. Okay, macam mana kita nak tahu probability of getting 2 marbles of different colours? So, kita boleh buat 3 diagram. So, dia kata dia baling randomly one by one from the box. Maksudnya, dia baling 2 marble. 2 marbles are chosen randomly. So, kita ada first marble dan second marble. Lepas tu kita ada outcome. Okay, first marble kita ada 3 event yang boleh berlaku. Dapat red marble, dapat yellow marble ataupun awak akan dapat blue marble. Okay, balingan kedua pula. Pilihan kedua marble awak adalah sama. Red marble,
yellow marble dan blue marble. Red marble, yellow, blue. Red, yellow, blue. So, outcome dia adalah dua-dua dapat red marble, satu red marble, satu yellow marble, red marble ataupun blue marble, yellow marble and red marble, dua-dua yellow marble, yellow and blue, blue and red, blue and white, blue and blue. Okay, sekarang kita nak tahu probability untuk setiap tree diagram ni lah. So, kebarangkalian untuk dapatkan red marble ada 7. Daripada total marble tadi, 15. 7 per 15. Untuk yellow marble, kita ada 5. Maksudnya, dia akan jadi 5 per 15. Untuk blue marble, awak akan dapat 3. Sebab awak ada 3 je blue marble daripada 15 marble. Okay, sekarang ni, disebabkan soalan ni dia ada dependent dengan independent. Sebab dia kata apa? If first marble is blue, the blue marble is then return. Kalau dia return, dia akan jadi independent event. Kalau dia not return, dia akan jadi dependent event. Okay, kita ambil yang blue dululah sebab dia bagi description yang blue. Okay, katakan awak dapat blue marble, dia akan pulangkan balik, maksudnya jumlah marble itu tidak berubah di dalam kotak itu. Jadi, probability untuk dapatkan red marble dekat blue ni adalah 7 daripada 15. Sebab dia independent, maksudnya dia punya probability dia tidak berubah. 3 per 15. Okay, sekarang kita tengok untuk red dengan white. If the first marble is not blue, the marble is not returned. Maksudnya, katakan dia dah ambil red marble ini, marble yang akan tinggal untuk pilihan yang kedua. Kalau dah pilih red akan berkurang daripada 7 akan jadi 6 marble dan dia tak pulangkan balik. 15 akan jadi 14. Okay, yellow marble sama sebab dia ambil red kan yang first. So, yellow marble akan ada 5 daripada 14 sebab dia tak pulangkan balik. Blue marble pun tidak berubah, dia akan jadi 3 daripada 14. Okey, sekarang ni tengok Y pula, yellow. Kalau yellow marble dia dah pick, dia bukan blue marble, dia tak pulangkan balik. Jadi probability untuk red marble yang kedua adalah 7 daripada 14. Dia tak pulangkan balik, 15 berkurang jadi 14. Kalau awak dah pick yellow yang pertama, yang kedua baki guli kuning akan jadi 4. Sebab awal-awalnya ada 5. Itu daripada 14. Dan yang last kali awak ada 3 per 14. Sekarang dah tahu benda ni. Awak kena tengoklah dia suruh awak calculate the probability of getting 2 marble different colours. Of different colours. Okay. Macam mana? Awak identify dekat outcome awak tadi. 2 marble yang berlainan warna. Awak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Awak ada 6 outcome daripada 8 outcome. Jadi, awak nak kena, saya cakap tadi, kalau ke bawah, operasinya adalah tambah. Kalau ke tepi, operasinya adalah darab. Jadi, probability of red and white tambah probability of red and blue tambah probability of Y and R tambah probability of Y and B tambah probability of B and R dan probability of B and Y. Tak muat.
Okey. Anggaplah muat kat situ. Sekarang ni awak nak masukkan R dan Y. R dan Y awak kena tengoklah R dan Y. Kan? 7 per 15. 5 per 14. Sebab dia ke kanan, dia akan jadi operasinya darab. 7 per 15 darab 5 per 14. Tambah. Awak fill in je lah. Macam tu. R dan B adalah 7 per 15 tambah 3 per 14. 7 per 15 darab 3 per 14. Lepas tu, Y dan R adalah 5 per 15 dengan 7 per 14. 5 per 15 darab 7 per 14. Okay, dan yang seterusnya awak ada Y dan B. Y dan B adalah 5 per 15. B-nya adalah darab 3 per 14. B and R, dia punya adalah 3 per 15 darab 7 per 15. Dan yang terakhir, probability of B dengan Y, dia adalah B dengan Y jadi B, Y. Ya. Awak akan dapat 3 per 15 darab 5 per 15. Sekarang awak boleh masuk ke dalam kalkulator awak. Awak boleh buat satu-satu. Awak nak kira dulu atau tambah, kira dulu tambah pun boleh. Ataupun kalau awak rasa awak tak akan buat kesilapan, awak boleh terus masukkan semua dalam kalkulator awak. Awak akan dapat jawapannya 349 per 525. Okey. Jadi itu saja semua silibus kita untuk chapter 9 ini. Saya haraplah, ini bukan homework Saya harap awak boleh buat self-practice ataupun mind test 9.4a dan comprehensive practice daripada buku teks awak lah. Supaya awak mahir chapter 9 ni. Chapter 9 ni dia perlukan awak untuk banyak buat latihan supaya awak tak confused. Ya? Minggu depan kita akan masuk chapter yang baru. Jadi saya harap awak boleh cuba mahirkan chapter ini sebelum kita masuk ke chapter yang baru. Itu saja kelas kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.